Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu ini dan pada hari ini kita nak meneruskan lagi bab ini. Kau boleh sampai habis lah. Kita nak habiskan bab ni pada hari ini. Mengenai pembahagian sel. Pada mereka yang dah tengok YouTube, video YouTube yang saya dah bagi tu, tahniah lah. At least kamu dapat faham sikit lah apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, kita nak teruskan lagi mengenai meiosis. Sebelum ni kamu dah belajarlah mitosis, tapi pada hari ini kita belajar nama dia berbeza sikit, iaitu meiosis. Meiosis ialah proses pembahagian nukleus yang mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak menjadi separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk. Okey, jadi kamu kena faham sini ya. Maksud separuh di sini, kalaulah jumlah kromosom tu yang asal dia 2, maka sel anaknya adalah 1. Dia hanya ada mewarisi 1 kromosom saja. Okey, let's say ada 24, maka sel anak yang terhasil akan jadi 12. Dan pada manusia ni kita ada 46 semuanya. Jadi disebabkan oleh proses meiosis ni, maka setiap sel anak yang 4 tu akan menerima hanya 23 sahaja. Okey, meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan sel anak yang haploid yang disebut gamet. Okey, jadi gamet ni apa? Gamet tu adalah ni, sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Gamet ni dia hanya berlaku di mana? Pada lelaki dia berlaku di testis. Pada perempuan dia berlaku di mana? Di ovari. Jadi 2 tempat itu sahaja yang menjalankan proses meiosis. Selain pada 2 tempat itu, semuanya mengalami proses mitosis. Jadi haploid di sini yang bermaksud adalah separuh. Haploid itu separuh. Separuh apa? Separuh bilangan kromosom. Bilangan kromosom dia separuh. Jadi keperluan meiosis dalam kehidupan. Apakah kepentingan meiosis ni? Sebenarnya meiosis ni sangat penting. Pertama sekali untuk pembentukan gamet. Dalam proses pembentukan gamet, gamet ni dia perlulah separuh daripada sel induk dia. Daripada jumlah kromosom dia perlulah separuh. Okey, sel gamet yang haploid terbentuk daripada pembahagian meiosis melalui proses gametogenesis. Jadi proses untuk menghasilkan sperma ni kita panggil dia gametogenesis. Kamu jangan terbalik ya. Okey, gametogenesis ni adalah proses, satu proses. Kalau cis belakang ni kamu kena ingat ia adalah apa dia? Proses, satu proses. Okey, gametogenesis berlaku dalam organ pembiakan sesuatu organisma. Seperti mana saya cakap kepada kamu tadi, gametogenesis ni pada lelaki dia berlaku dalam testis, pada perempuan dia berlaku di ovari. Okey, bagi haiwan dan manusia, meiosis berlaku dalam testis jantan dan ovari betina. Testis akan membentuk sperma, manakala ovari membentuk ovum. Okey, ini sperma. Okey, ini sperma di bawah mikroskop kita akan tengok dia macam ni bentuknya, dan ovum macam ni bentuknya. Okey, ini adalah ovum dan sperma manusia. Bagi tumbuhan, meiosis berlaku dalam enter bunga dan ovari bunga. Okey, enter bunga membentuk debunga, manakala ovari bunga membentuk sel telur dalam ovul. Jadi saya minta sangat kamu kena tahu bahawa bukan sahaja manusia yang menghasilkan gamet ni, bahkan tumbuhan juga menghasilkan gamet. Okey, penghasilan variasi genetik. Okey, disebabkan oleh proses meiosis inilah, maka variasi ataupun kepelbagaian terbentuk disebabkan oleh proses meiosis. Meiosis membentuk gamet yang mempunyai pelbagai kombinasi genetik yang disebabkan oleh pindah silang antara kromosom homolog dan pengaturan bebas pasangan kromosom homolog semasa proses meiosis berlangsung. Okey, nanti saya terangkan kamu apakah itu pindah silang. Dan inilah pindah silang inilah yang memastikan variasi terbentuk di antara kromosom di masa-masa proses meiosis.
Okey, pengekalan bilangan diploid kromosom dalam manusia. Okey, ini kepentingan proses meiosis. Bila mana proses meiosis dijalankan untuk sperma dan juga ovum, untuk pembentukan sperma dan ovum, maka bilangan diploid kromosom dalam manusia dapat dikekalkan. Okey, kita tengok kenapa ya. Okey, apabila sperma yang haploid bergabung dengan sel ovum yang haploid semasa proses persenyawaan, zygot akan terbentuk akan mempunyai kedua-dua set kromosom yang mewakili pewarisan kromosom paternal dan maternal. Zygot tersebut disebut sel diploid kerana mempunyai dua set kromosom. Okey, ini gambar dia. Okey, ayah kita atau ayah kamu ni mak kamu kan. Kita gambar ni berdasar gambar ni lah. Okey, yang ni manusia ni dia kita panggil dia diploid lah sebab dia ada dua-dua set kromosom. Perempuan juga ada dua-dua set kromosom. Kita panggil diploid. Okey, lelaki ini sendiri sebenarnya dia menerima set kromosom satu daripada ayah dia, satu daripada mak dia. Kan? Membentuk 2N. Yang ni pun sama juga, satu daripada ayah dia, satu daripada mak dia. Jadi dia 2N. Tapi dia sendiri akan menghasilkan proses meiosis dan mendapat haploid. Semana sperma dia akan dijadikan haploid. Separuh sahaja daripada badan dia ni, hanya satu set saja masuk dalam sperma. Dan bagi perempuan ini pula yang dia menghasilkan ovum ni, hanya satu set sahaja kromosom dimasukkan dalam ovum. Dan setelah berlakunya persenyawaan, yang mana sperma ni bercantum dengan ovum ni, membentuk zygot ni, barulah dia kembali menjadi diploid, iaitu dia akan membentuk manusia lah. Jadi manusia kan, disebabkan dah bergabung ni, ya, zygot ni akan menjalankan proses mitosis. Walau bagaimanapun proses mitosis, untuk pengetahuan kamu, dia akan mengekalkan bilangan 2N ni. Dia akan kekalkan 2N ni. Kan mitosis kan dia akan dapat sel anak yang bilangan kromosom sama seperti sel induk. Tapi berlainan dengan meiosis. Meiosis lain. Sebab apa? Dia kena bahagikan 2N ni membentuk 1N. 2N ni bentuk 1N. Dia cantum balik, dia jadi 2N balik. Dan inilah yang akan membentuk manusia. Dan baby ni, fetus ni akan menjalani mitosis, membentuk balik manusia. Salah dua ni lah, satu lelaki dan juga perempuan. Jadi badan lelaki yang besar ni, ada perempuan yang besar ni, dia akan menghasilkan sperma. Sperma ni 1N. Perempuan ni pula 1N. N ni bercantum balik jadi 2N. 2N ni dan mitosis dia membesar balik. Dia berkitar macam tu lah. Pewarisan dijalankan, iaitu kenapa pentingnya meiosis ni 1N. Sebab apa? Sebabnya sperma dengan ovum ni akan bercantum balik membentuk 2N. Kalaulah tidak berlaku, maksudnya sperma bawa 2N, ni ovum juga bawa 2N, dan di sini akan jadi 4N. Yang mana dia akan cacat, anak yang cacat. Jadi dia akan pastikan, proses meiosis ni akan memastikan supaya sperma yang dihasilkan adalah haploid, dan ovum yang dihasilkan juga adalah haploid. Dan haploid campur haploid dia jadi diploid. Dari diploid dia akan jadilah membentuk manusia yang normal. Itulah pentingnya proses meiosis. Supaya apa? Supaya bilangan diploid kromosom dalam manusia dapat dikekalkan melalui proses mitosis. Okey, dia bagi contoh sini Okey, bagi manusia bilangan kromosom diploid 46. Jika meiosis tak berlaku, maka bilangan kromosom dalam sperma adalah 46, ovum juga 46. Selepas penyawaan dia jadi zygot yang terbentuk adalah 92. Ini cacat. Sebab apa? Proses meiosis tak berlaku. Tapi kalaulah proses meiosis tu berlaku, ovum ni akan membawa 23, sperma membawa 23. Campur dua tu dia akan jadilah 46 balik. Dan itulah akan membentuk manusia. Bila mana dah bentuk manusia macam ni, manusia yang ini juga akan menjadikan sperma dia haploid. Ini pun haploid juga. Cantum dia jadi diploid balik. Macam itulah kitarannya. Okey, melalui proses meiosis, bilangan kromosom diploid dapat dikekalkan pada setiap generasi. Okey, video seterusnya yang bakal kita bincangkan ialah proses mitosis satu persatu.
Okey, bermula daripada profasa 1 masuk metafasa 1, anafasa 1, telofasa dan cytokinesis. Maksudnya dia dah jadi 2. Bermula dengan profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2 pada masa ni dah jadi 4. Okey. Keseluruhannya meiosis ni dia terbahagi pada 2 lah. Iaitu pemisahan kromosom homolog dan keduanya adalah pemisahan kromosom kembar. Jadi kita pergi kepada satu dulu, iaitu profasa. Bahagian yang sangat penting untuk kamu tengok iaitu profasa dan juga anafasa. Kenapa saya kata situ? Nanti kita akan tengok. Okey. Saya telah terangkan pada kamu apa itu gentian gelendong. Kamu pun dah tahu. Kalau tak tahu sila refer balik. Dan sentrol dan kromosom homolog. Ini perkataan yang sangat penting iaitu kromosom homolog. Okey, kromosom homolog ni adalah kromosom yang mana kandungan gen yang terdapat dalam kromosom tersebut adalah sama. Seperti mana kamu tahu, dalam badan manusia ni kita ada 2 set. Satu mak kita punya, satu ayah kita punya. Set kromosom tu kan. Jadi kromosom tersebut sebenarnya mereka berpasangan. Sebenarnya mereka berpasangan kan. Dia mana kalaulah contoh okey, contoh macam ni. Kita ada satu kita ada satu kromosom. Dalam sel manusia ni, dalam sel manusia dalam bahagian nukleusnya, dia ni sendiri sebenarnya dia ada pasangan dia. Pasangan dia macam tu. Macam tu. Yang ni daripada mak kamu, mungkin ni daripada emak. Okey, dan ini daripada ayah. Kan? Jadi, pada masa profasa ni sendiri, kromosom homolog ni mereka akan berada sebelah menyebelah. Dia akan berpasangan. Dia akan duduk macam ni. Macam ni. Macam tu. Ni kromosom 1 kan, ni pasangan dia. Ni kromosom 2, ni pasangan dia. Itu yang dimaksudkan dengan kromosom homolog, iaitu pasangan kromosom yang mengandungi apa dia? DNA dan juga gen yang sama. Sama kedudukannya. Kenapa kita katakan sama? Sebab apa? Okey, let's say sini susunan gen untuk mata. Sini pun untuk mata juga. Hidung. Sini pun hidung juga. Ini untuk tangan, ini untuk tangan juga, macam tu. Dia memang kedudukan locus atau kedudukannya sama dari segi kedudukan gen dalam kromosom tu sama. Kan? Okey. Jadi kromosom memendek, menebal dan jelas kelihatan. Ini saya dah terangkan dalam mitosis. Saya harap kamu faham dan ingat balik. Kromosom homolog berpasangan melalui proses sinapsis dan membentuk tetrad terdiri daripada 4 kromatik. Okey, tetrad itu apa dia ni? Tetrad. 1, 2, 3, 4. Kita kata tetra. Tetra ni 4. Okey, jadi pasangan kromosom homolog ni mereka akan berpasangan melalui proses sinapsis yang menyebabkan mereka ni duduk berpasangan macam ni. Okey, pindah silang berlaku antara kromatik bukan kembar. Rajah 6.17 tu. Okey. Titik persilangan dipanggil kiasma. Pindah silang menyebabkan berlakunya pertukaran bahan genetik kepada kromosom homolog. Okey, dia kata sini yang dimaksudkan apa? Kromosom homolog ni mereka akan melakukan pindah silang. Pindah silang ni apa? Ni pindah silang. Kan? Di sinilah mana pertukaran genetik telah pun berlaku. Kan? Kemudian dia kata apa? Bukan kembar, maksudnya yang berlaku tu bukan antara ni. Bukan antara ni. Dua ni dengan yang ni dikatakan kembar. Terus sekarang ni dia kata antara pindah silang tu berlaku antara kromosom ni dengan kromosom ni. Pasangan dia. Berlakunya pindah silang.
Okey, apa yang dikatakan dengan pindah silang tu? Sebenarnya mereka telah berpindahlah maksudnya. Okey, contohnya sebelah bawah ni ada, ni warna hitam ni warna hitam. Ni warna putih. Nanti di ujungnya nanti dia akan jadi macam ni. Macam ni, okey. Bawah ni akan warna hitam, atas ni putih. Macam tu. Jadi dia dah bertukar, berpindah. Itu kita kata pindah silang. Okey. Titik tempat pindah silang tu berlaku kita panggil apa? Kiasma, nama tempat tu. Kiasma. Jadi pertukaran bahan genetik dan kromosom telah pun berlaku. Okey, gentian gelendung terbentuk, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Okey, ini sama saja berlaku juga pada mitosis. Jadi yang penting dalam mitosis 1 di profasa ni apa dia? Ni perkataan dia, pindah silang. Okey, kita akan seterusnya ke metafasa. Semasa di sini berlakunya apa dia? Setiap pasangan kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, setelah dilakukan proses pindah silang tu, mereka kromosom homolog ni akan tersusun di satah khatulistiwa. Okey, pada masa ni kamu akan dapat tengok bahawa pasangan kromosom homolog ni mereka masih lagi duduk sebelah menyebelah dan berada di di gentian gelendung ni dan disusun pada satah khatulistiwa. Okey. Gentian gelendung dari kutub bertentangan melekat pada sentroma setiap pasangan homolog masing-masing. Jadi kamu akan tengoklah di sentroma ni lah tempat lekatannya gentian gelendung. Dan kedudukannya kamu akan dapati bahawa sebelah menyebelah ni adalah pasangan kromosom homolog. Okey, kita teruskan pula setelah berlakunya metafasa 1, dia dah susun pada satah khatulistiwa. Semasa anafasa 1, ini paling penting untuk kamu tengok masa inilah yang mana setiap kromosom dalam pasangan pasangan homolog terpisah. Jadi yang terpisah dari anafasa 1 ialah pasangan kromosom homolog. Yang tu kamu kena tahu sekali. Yang terpisah adalah pasangan kromosom homolog. Maksudnya satu set ni terus. Ni set ni, satu set ni terus ke sini. Yang ni terus ke sini. Nanti kamu akan tengok bezanya dalam anafasa 2. Jadi kamu kena tengok betul-betul sini bahawa yang terpisah dalam anafasa 1 apa dia? Kromosom homolog. Okey, ditarik ke gentian gelendung ke kutub sel yang bertentangan. Kromatik kembar masih terikat di sentroma. Okey, yang dikatakan kromatik kembar ni ni pasangan kembar dia yang ni. Tangan saya kembung sangat kan. Okey ni. Okey, yang dikatakan kembar, okey ni pasangan kembar dia yang ni. Ni pasangan kembar dia ni. Yang dikata homolog yang ni antara ni dengan yang ni. Ni dengan yang ni kromolog. Homolog. Kan? Yang kembar ni dengan ni. Okey, jadi masih lagi kromatik kembar masih terikat di sentroma. Pemisahan pasangan homolog adalah titik permulaan sel menjadi haploid. Jadi kat sinilah. Okey, di anafasa 1 lah daripada diploid menjadi haploid. Okey. Dapat situ Okey, pencerutan membran. Jadi dia dah selesai dah satu fasa iaitu meiosis 1 dah selesai. Jadi setiap kromosom daripada pasangan homolog tiba ke kutub sel masing-masing, gentian gelendung menghilang, nukleolus dan membran nukleus terbentuk, sitokinesis berlaku, dua sel anak haploid terbentuk. Okey, jadi pada mesa 1 ni dah jadi haploid dah sebenarnya. Dah jadi haploid. Sebab apa? Yang terpisah adalah pasangan homolog. Berpisah ke kutub masing-masing. Jadi masa ni dah jadi haploid. Okey. Dah settle yang ni, dah berlaku cytokinesis, barulah dia akan masuk ke seterusnya iaitu meiosis kedua. Itu pemisahan kromosom kembar. Yang saya kata kembar ni dia akan belah ni pula nanti. Tadi dia dah pisahkan antara pasangan homolog ni, sekarang ni dia nak pisahkan dua ni pula, antara dua ni. Kan?
Antara dua ni dia pisahkan. Yang kembar ini pergi sini, yang ni pergi sini pula. Jadi akhirnya dia akan jadi satu je lah macam ni, macam tu. Macam tu. Ini baru dikatakan pasangan kembar tu terpisah. Kan? Okey. Kita tengok sini. Fasa 2, sentriol mengganda dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Ni sentriol ni dia akan pergi ke sini, kan? Dia akan berpisah ke sini dan dia akan membentuk gelendong. Ketika gelendong terbentuk semula, nukleus dan membran nukleus terurai. Okey, kromosom terdiri pada kromatik kembar yang terikat pada sentroma. Jadi kromosom ni dia akan jadi kromatik kembar, macam saya kata ni kromatik kembar ni, dan dia terikat pada sentroma. Okey, kemudian apa jadi pada metafasa 2? Dia akan tersusun di satah khatulistiwa macam ni. Mana dia terikat pada sentroma ni, dia tersusun macam ni. Okey, kromosom tersusun di satah khatulistiwa, sentroma menghala ke kutub yang bertentangan. Kemudian apa yang berlaku di anafasa 2? Pada masa sini kamu kena ingat anafasa 1 dia pisahkan pasangan homolog. Untuk anafasa 2 ni yang dipisahkan adalah kromatik kembar. Dia pecahkan antara dua ni, dia jadi macam ni. Okey. Jadi kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Jadi dia pisah berkutub ke bertentangan masing-masing. Dia akan jadilah 4 anak yang akhirnya yang ni N. Semuanya haploid. Tapi yang dalam yang anafasa 2 telofasa 2 ni kamu akan dapat tengok dia akan jadi 4 anak sel kembar, kan? 4 anak sel yang sama bilangan N dia. Okey. Kromosom tiba di kutub sel masing-masing. Nukleus dan membran nukleus terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis, menghasilkan 4 sel anak yang haploid. So bila dia haploid kan, daripada haploid menjadi haploid semasa anafasa 1. Bila saja anafasa 1, kan, yang tinggal hanyalah haploid dah macam ni. Haploid ni pun haploid. Masa anafasa 2 ni, anafasa 2 ni dia pisahkan kembar, kan. Jadi semuanya dah jadi satu. Akhirnya dah jadi N juga, kan. Okey. Jadi yang kamu kena ingat sini bahawa meiosis 1 ni tujuan dia apa? Memisahkan kromosom homolog. Manakala meiosis 2 adalah memisahkan kromosom beradik. Yang dikatakan beradik yang ni beradik. Beradik lah ni dengan ni adik-beradik lah ni, kan. Dia pisahkan dia jadi macam ni. So kamu kena ingat sini bahawa di manakah letaknya pindah silang? Ianya berlaku di meiosis 1. Bilakah kromosom homolog ni dipisahkan? Ia berlaku di anafasa 1. So apa berlaku di anafasa 2? Anafasa 2 adalah pemisahan kromatik kembar. So saya minta kamu bezakan antara dua tu, ya. Okey, setelah kamu dah siap pun belajar mitosis minggu lepas, hari ni kita belajar meiosis. Jadi kita nak tengoklah apa persamaan dan juga apa perbezaan antara dua proses ni. Dari segi persamaan, kedua-duanya merupakan pembahagian nukleus. Seperti mana kamu tengok tadilah, profasa, metafasa, anafasa, telofasa, itu adalah pembahagian nukleus. Okey, kedua-duanya melibatkan profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi semua proses-proses ni ada dalam meiosis dan mitosis pun ada juga. Replikasi DNA berlaku semasa interfasa sebelum meiosis dan mitosis. Okey, jadi replikasi ni maksudnya replicate, maksudnya dia menjadi dua. Dia menjadi dua, kan? Sebab tu kita kata kromatik kembar. Bermula dengan dia ada satu saja. Kemudian bila mana dia nak melakukan proses meiosis ataupun mitosis, dia akan jadi kembar, dia akan jadi dua. Okey, penggandaan kromosom berlaku sekali sahaja sebelum meiosis dan mitosis. Okey, betul lah, kromosom tu dia akan jadi dua, kan, dan berlaku sekali je sebelum mitosis dan meiosis.
Okey. Perbezaan. Apa dia perbezaan? Apa dia perbezaan dalam proses ni? Okey, kalau meiosis, proses tu berlaku kat mana? Proses tu hanya berlaku di sel-sel gamet sahaja. Dia hanya berlaku di ovum. Dia hanya berlaku di ovari untuk betina, dan untuk jantan dia hanya berlaku di testis. Tapi kalau untuk meiosis, dia akan berlaku di sel soma, di seluruh sel badan kita akan melakukan proses mitosis. Okey, apa tujuan dia? Apa tujuan meiosis? Meiosis ni tujuan dia untuk menghasilkan gamet, untuk menghasilkan ovum untuk betina, dan juga untuk menghasilkan sperma untuk jantan. Tapi kalau untuk mitosis, untuk pertumbuhan dan pembiakan aseks. Okey, sinapsis, pindah silang dan penyusunan bebas kromosom. Apakah ia berlaku di meiosis? Ya, ia berlaku di meiosis. Tapi untuk sinapsis, pindah silang ni semua ni tak berlaku di mitosis. Berlaku bilangan cytokinesis berlaku kalau meiosis dia 2 kali. Kalau mitosis dia hanya sekali sahaja. Okey, bilangan sel anak yang dibentuk pada akhir proses, kalau meiosis dia akan ada 4. Tapi kalau mitosis dia hanya ada 2. Okey, bilangan kromosom sel anak, kalau meiosis dia akan jadi haploid. Kalau mitosis dia akan jadi diploid. Dua-dua set ada. Okey, kalau kandungan genetik sel anak, okey, semua sel anak mempunyai kandungan genetik yang berbeza daripada sel induk. Dia tak sama. Kan sebab apa? Sebab pindah silang. Tadi kan saya dah cakap kepada kamu, pindah silang tu menyebabkan berlakunya variasi pada kromosom. Tapi kalau mitosis, semua sel anak mempunyai kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Jadi itu perbezaan yang kamu dapat tengok antara mitosis dengan meiosis. Okey, sebentar tadi kamu dah tengok dah bahawa meiosis ni dia ada 2 fasa. Fasa 1, fasa 2. Jadi apa persamaan antara 2 fasa ni? Kita tengok. Kedua-dua merupakan pembahagian nukleus. Betul. Dua-duanya ada anafasa, metafasa, telofasa. Itu semua adalah pembahagian nukleus. Okey, pembentukan gelendong, penguraian membran nukleus, nukleolus berlaku semasa profasa meiosis 1 dan 2. Okey, kedua-duanya ada proses tu. Membran nukleus dan nukleolus dibentuk semula semasa telofasa meiosis 1 dan 2. Okey, itu dua-duanya berlaku. Okey, apa pula perbezaan dia? Kamu tengok sini, kalau interfasa, di interfasa tu berlaku sebelum meiosis. Tapi adakah interfasa berlaku selepas meiosis 1? Sebenarnya tak berlaku, ya. Tak berlaku pun. Interfasa tak berlaku. Dia dah siap meiosis 1, dia terus masuk ke meiosis 2 tanpa berlaku adanya interfasa. Okey, replikasi DNA dan penggandaan kromosom ianya berlaku di meiosis 1 sahaja. Kan tadi saya kata sekali sahaja penggandaan tu berlaku. Tapi bila mana dah masuk meiosis 2 tak berlaku penggandaan tu. Okey, pindah silang. Okey, pindah silang hanya berlaku di meiosis 1, ya. Pindah silang tak berlaku di meiosis 2. Kamu kena ingat tu. Metafasa. Okey, kromosom beratur di khatulistiwa secara berpasangan. Kan? Nampak ni, dia beratur secara berpasangan macam tu. Okey, ni pasangan dia sebelah dia. Ni pasangan dia sebelah dia. Kan? Nampak tu, ya? Ada. Okey, tapi kalau metafasa untuk yang ni, kromosom beratur di khatulistiwa secara tunggal. Itu meiosis 2 pula. Kamu tengok ni, dia beratur secara tunggal. Mana ada pasangan dia? Dia satu-satu dia je sini. Jadi kamu kena beza tu, ya. Itu meiosis 2. Okey. Kemudian bilangan kromosom. Bilangan kromosom diseparuhkan. Jadi kamu kena ingat semasa meiosis 1 lah berlakunya pemisahan kromosom homolog. Tapi semasa di
Meiosis 2 masa tu mereka mengekalkan bilangan kromosom tu. Okey, pembelahan sentroma tidak berlaku pembelahan sentroma di meiosis 1 tak berlaku. Dia pisah gitu je. Kan, getian gelendong ni tarik gitu je. Dia ni tarik ke sini, yang ni tarik ke sini. Dia pasang homolog ni berpisah. Kan? Tapi untuk metafasa, kamu tengok anafasa ni dia belah sentroma yang tengah-tengah ni dia belah. Dia belah, ini pindah sini, ini pindah sini. Kan? Okey. Jadi berlaku pembelahan sentroma ni berlaku pada metameiosis meiosis 2 berlaku. Okey, masa sel berkeadaan haploid. Okey, pada akhir meiosis. Dah jadi haploid. Tapi semasa haploid dalam meiosis 2 ni pula, sepanjang proses meiosis tu dia dah memang haploid. Okey, bilangan sel dibentuk pada akhir proses. Okey, untuk pengetahuan kamu di meiosis 1 ada 2 sahaja. Tapi bila mana dah berakhirnya meiosis 2, dia dah jadi 4. So sila ingat persamaan dan perbezaan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, dalam topik seterusnya kita akan membincangkan mengenai isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Seperti mana yang kamu tahu bahawa mitosis dengan meiosis ni adalah satu proses untuk pembaharuan sel dan penggantian sel. Maksudnya sel-sel kamu ni sentiasa membahagi dan yang lama akan mati, yang baru akan menggantikan yang lama. Jadi perlunya sel yang nak menggantikan tu adalah sel yang dihasilkan pada orang kata cara yang betul. Sekiranya sel yang terhasil pada mitosis contohnya adalah menghasilkan anak sel yang cacat, maka apa akan jadi? Dia juga akan mengeluarkan anak-anak sel yang juga akan cacat. Sekiranya ia dibiarkan berlaku, lama-lama sel yang terhasil itu akan membentuk sel-sel kanser. Itu macam mana datangnya sel kanser tu? First of all, kenapa? Kerana proses mitosis tu sendiri berlaku kesilapan. Daripada ibu induk sel tu, di mana dia turun kepada anak sel yang terhasil adalah anak-anak yang cacat. Bila mana terjadi, anak-anak yang cacat tu akan menghasilkan anak-anak yang lain yang cacat, last sekali yang membentuk sel-sel, segumpal sel-sel yang tidak normal, dan barangkali dia boleh berubah menjadi sel kanser. Okey, kita pergi tengok sini dulu. Pengawal aturan dalam kitas sel adalah penting untuk pertumbuhan, perkembangan dan penyelenggaraan sel yang normal. Ketidaknormalan semasa pembahagian mitosis dan meiosis akan menyebabkan beberapa kesan terhadap kesihatan manusia. Mitosis yang tidak terkawal ditakrifkan sebagai sel membahagi secara mitosis berulang kali tanpa kawalan kerana gen yang mengawal atur kitas sel mengalami mutasi yang rosak. Jadi bila mana mitosis ni tak terkawal, dihasilkan dengan banyak. Sebab apa? Anak sel tu dah rosak. Kan? Anak sel yang terhasil pada mitosis tu dah rosak. Jadi bila mana dia rosak pula di bahagian kawalan aturan penghasilan sel yang baru tu. Dia dah rosak, jadi dia menghasilkan sel-sel yang tidak terkawal. Kan? Banyak. Kan? Bila mana banyak, dia mengganggu sel-sel normal yang lain. Jadi akhirnya menyebabkan sel tu akan sel-sel di bahagian tepi-tepinya pun akan jadi juga tidak normal. Okey, di antara faktor-faktor yang menyebabkan mutasi dan seterusnya mitosis yang tidak terkawal adalah yang pertama sekali pendedahan terhadap sinar radioaktif dan sinar ultraviolet cahaya matahari. Okey, ini berlaku biasanya terhadap kes-kes sel kanser kulit. Bila mana terdedah terlalu lama kepada ultraviolet, sinar UV, jadi sel masa tersebut juga berlakulah proses mitosis, kan? Masa itulah akan merosakkan anak sel yang terhasil. Kemudian penggunaan ejen dan bahan karsinogenik.
Contohnya rokok, asap rokok adalah sebenarnya karsinogenik. Asap rokok ni karsinogenik. Yang karsinogenik maksudnya bahan yang menyebabkan kanser. Kan? Bahan menyebabkan kesan kanser. Okey, merokok, meminum alkohol atau menghisap dadah. Okey, ini adalah salah satu punca yang sebenarnya memang menyebabkan mengganggu mitosis sel. Okey, apabila sel membahagi dan terus membahagi tanpa kawalan, maka sekumpulan sel yang dipanggil tumor akan terbentuk. Terdapat dua jenis tumor, iaitu tumor benigna dan tumor malignant. Okey, terdapat dua jenis. Satu benign, kita panggil benign, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia benigna. Itu tumor yang kekal di tapak asal, tidak mengancam nyawa dan boleh disingkirkan melalui pembedahan. Jadi biasanya yang macam ni dia segumpal saja. Tumor benigna ni dia segumpal. Kalau dia duduk bawah kulit, dia duduk situ je, dia tak merebak. Tapi yang bahayanya yang kita panggil kanser ni, tumor malignant. Tumor ini dia boleh merebak pergi ke tisu-tisu yang lain. Lepas tu apa jadi, dia merosakkan tisu-tisu tempat yang terebak tu. Dan menyebabkan dia boleh membawa kepada kematian. Sel ini dikenali sebagai sel kanser. Okey, ini adalah gambar rajah lah pembentukan sel kanser. Seperti mana saya cerita tadi, macam mana sel kanser ni terbentuk, bermula dengan sel normal. Sel ni normal, kemudian berlakulah salah satu daripada sel hasil daripada mitosis tu menghasilkan anak sel yang tak normal. Dan bila mana yang ni, sel yang tak normal ni, dia yang melakukan proses mitosis, dia lagi banyak terhasil dan membentuk sekumpulan sel yang tidak normal, tumor benigna. Kemudian bila mana sel tumor benigna ni tak dibuang, dibiarkan sini juga, lama-lama dia akan pergi menceroboh ke kawasan-kawasan sel-sel yang lain, tisu-tisu yang lain. Masa ni kita dah panggil dia sel kanser. Jadi kamu tahulah sekarang ni bahawa bermulanya kanser ni adalah sel yang terhasil pada proses mitosis, yang mana hasil mitosis tu menghasilkan anak sel yang tidak normal. Kemudian anak yang tidak normal tu dia membiak dengan begitu cepat, membentuklah tumor benigna ni. Bila mana dibiarkan lama-lama, dia menjadi sel kanser. Okey, kita pergi kepada meiosis pula. Meiosis ni kalaulah berlaku ketidaknormalan, apa akan jadi? Contohnya dalam kes tidak disjunksi. Tidak disjunksi ni maksudnya semasa proses anafasa dan anafasa 1 dan anafasa 2. Kita boleh tengok balik dalam nota yang sebelum ni. Kamu tengok ni, anafasa 1 kan, masa ni berlakulah sel-sel ni pergi ke kutub masing-masing. Lepas tu kalaulah sel ni kromosom ni tidak pergi secara adil kan, maksudnya dua-dua ni pergi ke sini kan, ataupun belah sel ni tak dapat kan, dua-dua ni semua ni, pasangan ni pergi ke sini je. Itu kita panggil kes tidak disjunksi. Sama juga macam anafasa 2 ni. Kamu tengok anafasa 2 ni, kalaulah dua-dua ni pergi ke kutub ni kan, kamu tengok maksudnya dia tak adil lah dalam pembahagian kromosom tu. Jadi mana ini terjadi, itu kita panggil case tidak disjunksi. Mana kedua-dua keadaan tidak disjunksi ini akan menyebabkan bilangan kromosom tidak normal dalam gamet. Jadi ada gamet tu tak dapat langsung, tak ada langsung kromosom. Ada gamet tu ada terlebih kromosom kan. Jadi bila mana terlebih kromosom, itulah menyebabkan penyakit kecacatan kan. Jadi persenyawaan antara gamet yang abnormal dalam gamet yang normal akan menyebabkan pembentukan zygote yang abnormal. Bila mana gambar yang saya tunjuk kepada kamu tadi. Ni
Semasa persenyawaan ni, kamu bayangkan kalau sperma yang pergi ke ovum ni, dia tak ada kromosom, apa akan jadi? Zygote dia akan jadi abnormal. Dia membesar menjadi fetus, baby yang cacat lah kan. Itu yang berlaku sekiranya meiosis tidak berjalan dengan dalam keadaan normal lah. Okey, sebagai contoh, penyakit sindrom Down disebabkan oleh pertambahan kromosom ke-21 mengakibatkan semua sel soma mempunyai 47 kromosom. Yang sepatutnya manusia ni hanya ada 46 kromosom sahaja. Cuma pada kromosom yang ke-21 dia terlebih. Sebab apa? Semasa berlakunya anafasa tu berlakunya tak disjansi, tak disjansi. Okey, kita dah habis dah dalam bab 6 ni. Kamu dah belajar mengenai meiosis dan juga mitosis. Kalau kita tengok dalam ni, dan kamu kena tahulah apa itu interfasa, apa itu kita sel, fasa M tu apa dia. Kita ada fasa mitosis, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Dan kamu kena tahu bahawa meiosis ni ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dan setelah selesai proses M tu akan berlakulah cytokinesis. So proses ni berlaku sentiasa dalam kehidupan sel sampai bila? Sampailah kita mati kan. Proses mitosis sentiasa berlaku. Kecuali ada beberapa sel yang telah pun masuk ke G0. Bila mana dia masuk ke G0, maksudnya dia dah jadi sel yang sudah pun membeza. Membeza ni dia jadi sel-sel yang dah unik lah. Yang unik, yang memang dia tak akan jadi sel-sel lain dah. Dia tak akan melakukan mitosis dah. Okey, sekian sahaja untuk bab ini. Kita nak jawab soalan lah. Saya minta kamu tengok dulu. Tengok dulu nota ni, dengar dulu, dan kita akan start jawab soalan setelah kamu setiap mendengar.